Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Seperti yang dijadualkan, kita dapat berjumpa kembali untuk kita memulakan suatu siri pengajian untuk kita meneliti dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita nak belajar tentang pengkajian ayat Allah yang lebih kita namakan sebagai ilmu tafsir, kuliah tafsir Al-Quran. Antara lain kenapa kita nak belajar pasal ilmu tafsir ini, ataupun kita nak belajar pasal tafsiran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, antara lainnya kerana Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita fahami dengan tujuan untuk kita beramal dengan dia. Bila mana kita faham dengan Quran dan kita tahu tuntutan yang ada dalam Quran itu, dengan sendirinya dia akan datang perasaan kasih dan sayang terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, dan membawa kepada kasih dan sayangnya kita kepada manusia yang telah diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lain lagi daripada itu adalah untuk menjadikan ibadat kita ini ibadat yang sahih, ibadat yang sah, dengan kita belajar dengan ayat-ayat Al-Quran yang mana di dalamnya termuat macam-macam perkara, termasuklah tentang hukum hakam beribadah dalam Islam. Maka kita belajar tentang huraian terhadap ayat Quran sikit sebanyak juga akan menyentuh tentang hukum-hukum di dalam kita menunaikan perintah Allah yang namanya ibadah. Semakin banyak kita belajar pasal ayat-ayat Al-Quran, semakin banyak ayat Quran yang dapat kita kuasai, maka dengan sendirinya kita lebih faham dengan agama kita sendiri. Kita lebih faham tuntutan Allah, khitab Allah, kehendak Allah terhadap kita. Maka dengan sebab itulah kita perlu untuk mengaji dan mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-Fatihah sampailah kesudahnya surah An-Nas, sampailah terakhirnya surah An-Nas. Maka pada malam ini marilah tuan-tuan, insya-Allah kita sama-sama berusaha untuk kita memulakan dengan kita membaca suratul Fatihah, dan insya-Allah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan pengkajian kita dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim sampailah kepada surah yang terakhir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Suratul Fatihah. Malam ni kita belajar pasal Suratul Fatihah. Kita akan sama-sama terlebih dahulu membaca surah ini. Kerana di antara tuntutan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita di dalam Al-Quranul Karim ialah membacanya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan Alkitab, Allah kurniakan kepada mereka wahyu daripada Alkitab, yakni Al-Quranul Karim,
Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, memberikan hak kepada huruf-huruf dan juga segala hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Dan Allah kata itulah mereka yang beriman dengannya. Kita beriman dengan kebenaran Al-Quran, salah satunya adalah melalui aspek pembacaan. Baca bagi boleh, moga-moga itu menunjukkan keimanan kita dengan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kufur dengannya, yakni ingkar dengan perintahnya, menolak kebenarannya, itulah golongan yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Rugi dunia, rugi akhirat. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang berjaya, orang yang dikurniakan perintah untuk membaca Al-Quran dan kita baca ia selalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam membaca suratul Fatihah, yang kita semua sedia maklum dia merupakan rukun di dalam solat. Tidak boleh tidak, mesti melepasi had yang paling minima untuk mengesahkan solat. Apa dia had minimanya? Had minima ialah tidak berlaku kesalahan yang disebut sebagai lahnul jali. Apa makna lahnul jali? Lahnul jali makna kesalahan-kesalahan yang nyata. Lawan kepada lahnul jali adalah lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Apa beza antara dua ni? Lahnul jali adalah kesalahan-kesalahan yang orang hak tak mengaji tinggi-tinggi pasal Quran pun dia boleh kesan kata hak tu salah. Nah, contohnya macam apa? Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia sebut alhamdi. Hak tu orang tak mengaji universiti pun tahu kata hak tu salah. Orang tak mengaji dengan tok Arab pun tahu kata baca Fatihah lagu tu salah. Itu contoh kesalahan yang nyata, jelas. Nah, lain lagi contoh macam dia baca apa nama ni, malaka yaumaddin misalnya, salah baris, ataupun dia tak panjang, hak panjang. Dia baca macam mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in contohnya. Ataupun dia tukar huruf. Orang baca dengan sad, dia baca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan sad, dia baca dengan sin. Tapi kalau dia ada alasan hak yang qiraat apa semua itu kita tak usah kira lah. Itu pengajian lain. Baik. Itu cerita panjang. Contoh lain macam dia tambah huruf. Dia tambah huruf ataupun menukar baris. Contoh macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. Dia bubuh baris atas nun, tubuh baris atas. Na'amta. Dia jadi makna lain. Dia jadi makna lain. Ataupun apa nama ni? Dia tukar am'amta. Nun jadi mim. Itu kesalahan-kesalahan yang nyata. Kesalahan yang nyata. Kalau orang buat kesalahan begini, dia tidak layak untuk menjadi imam sebenarnya. Kalau pergi temu juga imam orang macam ni kena reject lah. Tak boleh. Tak boleh jadi imam. Habis macam mana kita jadi suami? Ada anak, ada isteri, nak jadi imam solat dalam rumah lagu mana? Jadi jawapan dia kena mengaji.
Kalau dia buat salah dalam keadaan dia masih lagi belajar, dia dimaafkan. Tapi mengaji tak mau, duk buat salah, dengan ayat tu dia mati, masalah. No? Jadi dengan sebab tu kita mengaji sampailah kita boleh baca dengan baik. Baik. Jadi kita nak pastikan tidak berlaku kesalahan-kesalahan yang jelas ini dalam suratul Fatihah. Alhamdulillah, Allah tidak masukkan dalam itu hukum-hukum tajwid yang payah-payah. No? Tak ada hukum dengung. Tak ada dengung langsung. No? Maksud dengung ni macam ikhfa ke apa, tak ada dalam tu. Semua baca macam mana hadut nampak huruf dia, baca aku tu je. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ada orang dia ialah kemahiran masing-masing, kebolehan masing-masing. Yang selalu juga berlaku adalah pertukaran baris. Ar-Rahmanir Rahim. Ada orang baca Ar-Rahmanir Rahim. Itu jaga baik. Ni sebut ni elok-elok. Jangan baca ne ataupun na. Dia jadi berubah baris. Ar-Rahmanir Rahim. Sama macam Bismillahirrahmanirrahim. Baris bawah ni sebut bagi betul. Ada orang baca dengan Ner-Rahim, ne. Baris atas pun bukan, baris bawah pun bukan, depan pun bukan. Tak tahu, dia ikut suka dia, nak buat baris ikut dia. Tu dia. Hak tu tak boleh. No, jaga baik. No, baik. Jadi jaga Fatihah ni elok-elok. Baik. Begitu pula dengan apa nama ni? Mustaqim. Ada orang baca mustaqim. Mustaqim. Kalau mustaqim dia tukar huruf kaf. Itu pun masalah. Baik, dalam masalah sifat dan makhraj huruf yang kurang tepat, ini adalah lahnul khafi. Kesalahan-kesalahan yang orang hak mengaji lebih mendalam tentang ilmu ini, dia dapat kesan. Dia dapat kesan. Contohnya macam apa nama ni, waladdallin. Dha tu. Ada orang dia tak boleh sebut dengan paling tepat. Waladdo. Dia sebut do gitu. Dia nak sebut dha tapi dia mungkin ada masalah kesihatan dan sebagainya, dia sebut waladdallin. Kan? Awak pelik tu imam ni baca ni, kita pun berasa pelik ni. Boleh tak tahu? Kita pun heran. Sah tak sah kita sembahyang? Padahal dia jadi imam lama dah. No? Ini kesalahan-kesalahan yang tidak nyata, yang sebut lahnul khafi, yang boleh dimaafkan. Kalau dia sembahyang sah. Contohnya macam lebih harakat sikit. Dia baca maliki yaumiddin, dia baca jadi sampai 3 harakat ma tu. Ini kesalahan-kesalahan yang tidak nyata sah semayangnya. Baik. Jadi untuk nak membolehkan kita boleh baca dengan baik ini, kita perlu mencari orang yang mahir dengan pengajian ataupun pembacaan ini, dan kita kena baca kat dia. Baru boleh, Baik. Surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dia dalam Al-Quran, dan surah ini sebagai surah Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Makkiyah ni maknanya surah yang diturunkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah. Duduk di kota Mekah tu turun ayat-ayat Quran dikira sebagai ayat Makkiyah. Maknanya surah Fatihah ni tergolong dalam surah-surah yang awal-awal diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ia merangkumi 7 ayat. 7 ayat dengan dalam tafsir Nurul Ihsan yang kita gunakan, pengarang meletakkan perkataan 7 ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Surah Hijr juzuk 14. Allah sebut apa dia? Kami telah berikan kepada engkau sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang ini merujuk kepada surah Al-Fatihah. Surah ini diberitakan bahawa surah yang belum pernah diturunkan kepada mana-mana rasul, dalam mana-mana wahyu, mana-mana kitab, belum pernah diturunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Fatihah ini kepada Nabi SAW dengan peristiwa yang hebat, bila mana satu hari Jibril bersama dengan Nabi, tiba-tiba terdengar bunyi di atas, di pihak atas, dengar bunyi. Nabi dan Jibril yang berada pada masa yang sama tu mendongak ke atas, tengok ke atas. Jibril bagi tahu kepada Rasulullah, bunyi pintu langit dibuka, dan pintu tu tak pernah dibuka sebelum ni.
Maka turunlah malaikat yang turun dengan penuh kemuliaan tu dan menyatakan kepada Nabi, absyir, berbahagialah kamu, diturunkan kepada engkau sesuatu yang belum pernah diturunkan, iaitulah suratul Fatihah, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, 7 ayat. 7 ayat. Baik. Perkiraan ayat-ayat dalam Quran ini ulama buat lama dah. Zaman dulu lagi dah kira dah. Depa kira tu berapa jumlah ayat dalam Quran semua sekali. Berapa jumlah huruf. Yang tu pun orang kira. Baik, dalam suratul Fatihah memang semua ulama sepakat bahawa dia merangkumi 7 ayat. Cuma ada perbezaan pandangan. Ada yang kata bismillah tu satu ayat daripada Fatihah, ada kata bukan. Ada kata bismillah ni bukan ayat surah Fatihah, dia lain. Depa tak tulis nombor 1 lepas pada bismillahirrahmanirrahim, depa tak tulis nombor 1. Tapi bagi kita yang mengikut apa yang diperturunkan kita daripada ulama-ulama Kufi, kita mengira dengan mazhab Asy-Syafi'i pula, mengira bahawa bismillah itu salah satu daripada ayat bagi suratul Fatihah. Dan bismillahirrahmanirrahim itu 1, alhamdulillahirabbil alamin 2. Bagi orang yang tak kira bismillah tu, maka dia akan mula dengan bismillah, alhamdulillahirabbil alamin 1. Habis tang mana nombor 6? Tang mana nombor 6? Nombor 6 dia tang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu nombor 6. Ujung lepas tu baru 7. Baru 7. Baik. Bagi mereka yang mengira bismillah itu sebagai salah satu daripada suratul Fatihah, maka dengan sendirinya dia kena baca bismillah tu dalam sembahyang. Dia kena baca. Bagi orang ulama yang tidak mengira bismillah itu salah satu daripada ayat daripada suratul Fatihah, maka dia tidak mewajibkan membaca bismillah itu dalam solat. Sebab itulah kita biasa dengar Imam Masjidil Haram, dia tak baca pun bismillah. Dia bangun je, alhamdulillahirabbil alamin, terus baca gitu. Tak? Mana bismillah tak dengar pun. Weh, kita main pada Malaysia ni biasa duduk sembahyang baca bismillah, tak baca. Weh, tak boleh jadi ni, Imam Masjidil Haram pun tak betul, dia kata. Dia pandai daripada Imam Masjidil Haram ni. Dah ada hukum dia. Bagi mazhab kita, membaca bismillah itu salah satu daripada surah daripada Fatihah dan wajib baca dalam sembahyang dengan jelas, dengan nyaring ketika mana sembahyang yang baca dengan jelas. Sembahyang subuh, maghrib, isyak kena baca dengan derah. Baik. Itu bismillahirrahmanirrahim dari sudut hukum pada tilawah dan ada kaitannya dengan hukum fiqh. Dengan hukum fiqh, yakni hukum dalam solat. Baik, sama ada kita imam ataupun makmum. Imam atau makmum. Baik, nanti kita akan tengok ada kaitan lagi tentang permasalahan fiqh yang berkenaan dengan suratul Fatihah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-puji itu bagi Allah Tuhan yang menjadikan sekalian alam daripada manusia dan jin dan malaikat dan segala binatang, darat dan laut dan langit, bumi dan lainnya. Maka tiap-tiap satu itu nama alam, arti alamah ins, alamatu ins, Tuhan yang menjadikan seperti tahi lembu, alamat atas ada lembu. Tu alamat, dia kata apa? Alamat atas Tuhan. Dia kata apa? Satu itu nama alam, arti alamat atas Tuhan yang menjadikan seperti tahi lembu, alamat atas ada lembu. Maka Allah itu nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Jadi Syekh kita ni dia ambil contoh tu, kita nak kata aku benar. Dia kata najis yang dibuang oleh lembu itu menunjukkan kata ada lembu. Itu maknanya adanya alam, dia kata ini sebagai bukti kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Baik. Yang namanya alhamdu salah satu daripada nama-nama untuk Al-Quran itu sendiri. Kita pun biasa orang tanya, "Cara baca Fatihah nak dengar?" Ada budak-budak kata Fatihah. Budak je satu, dia kan tahu Fatihah benda apa. Cara baca alham, tahu baca alham tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hak tu lah Fatihah. Macam kita orang suruh baca apa? Cuba baca surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas. Surah apa Ikhlas? Tak nak jumpa dia tu. Cuba baca Qul Hu, tengok qul hu, tahulah qul huwallahu ahad.
Tu dia lagu tu, no. Al-Kafirun tak tahu. Qul ya, Qul ya tahu. No. Jadi Al-Fatihah nama untuk surah, Al-Ham pun nama untuk surah. Boleh jugalah. Nama surah Al-Fatihah ni banyak. Seperti namanya Al-Wafiyah, seperti namanya Al-Kafiyah. Kafin, dia cukup melengkapi. Seperti Al-Wafiyah, memang sempurna dah, merangkumi segala-galanya. Seperti namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa pun nama dia juga, Syifa. Sebab ada hadis yang Nabi sebut apa? Fatihatul Kitab Syifaun min kulli sum. Fatihah itu adalah penyembuh daripada semua jenis racun. Nabi bagi jaminan Fatihah boleh jadi penyembuh kepada racun. Racun dalam badan, racun kena apa? Kena patuk binatang. Itu ada hadis yang menyebut begitu. Dan memang ada kisah. Memang ada kisahnya. Kisah yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri satu hari dalam delegasi dia dengan kawan-kawan dia, sampai satu tempat, mereka masuk dalam kampung tu, mereka nak minta tolong dengan orang dalam kampung tu, sebab mereka dalam perjalanan nak minta tolong tempat berehat, mungkin nak makan, nak minum sikit. Orang kampung tu tak mau terima. Tak mau terima dan suruh mereka keluar. Lalu pun tak bagi. Amboi, sombong bukan main. No? Lalu pun tak bagi. Tak apa. Mereka pun keluar berkemah di luar kampung tu. Tiba-tiba datang satu orang utusan daripada kampung. Tanya kepada mereka, hal lakum min raqin? Ada tak di kalangan hampa ni orang hak boleh berubat? Dia tanya. Pasal apa? Pasal ada orang dalam kampung mereka dikatakan ketua, pemimpin, ketua kampung mereka ni kena sengat. Kena sengat binatang bisa. Lepas tu Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan golongan, ada seorang yang mengaku, aku boleh, dia kata. Dia bangun dan dia mengaku, kata dia boleh. Maka dia pun bawa kepada ketua kampung tadi ni. Maka dia pun berubat. Dengan izin Allah pun tu sembuh. Sembuh elok. Dan dia ni, dia minta upah kepada mereka di atas kerja yang dia buat. Maka mereka bagi kepada dia, dikatakan 30 ekor kambing. 30 ekor kambing. Dalam perjalanan balik, fikir balik, boleh tak tahu aku ambil upah ni? Pasal kerja dengan baca ayat Quran ni tak boleh ambil upah kot. Mana boleh. Balik jumpa Rasulullah, heret kambing, tunjuk, wahai Rasulullah, ni dia kambing orang bagi. Pasal apa orang bagi? Cerita. Depa kena sengat lah apa semua sekali. Kami pun buat lagu tu bukan pasal nak ambil upah sangat. Pasal menyombong sangat tu, geram. Amboi, betapa mana sangat kampung ni depa punya kot. Nak lalu pun tak bagi. Lah kali hampa dah jadi lagu tu, hampa minta tolong kami. Ni masa kami pula. Main kat kami kambing, kami nak bawa balik kambing. Dan Nabi tersenyum dan Nabi tanya kepada sahabat, wa ma adraka annaha ruqyah. Nabi tanya dan dengan sendirinya itu membuktikan kebenaran. Apa yang menjadi kamu rasa-rasa yang itu adalah ruqyah? Nabi tanya. Nabi tanya dia, hang baca apa? Dia kata dia baca Fatihah aja. Dia baca Fatihah, tiup pada tempat kena sengat, tiba-tiba baik terus. Jadi dia kata, macam mana tak kata ruqyah? Al-Quran tu kan ummul Quran, ibu kepada semua ayat Quran. Takkan ibu dia lekeh pada anak-anak dia. Yang lain pun ada, wa nunazzil minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa idza maridtu fahuwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa'. Merata sebut perkataan Quran tu boleh jadi penyembuh. Takkan mak dia tak erti, mak dia lagi cakap pada anak-anak dia kata. Begitu kan? Jadi sahlah bahawa Fatihah ini adalah syifaun min kulli sum. Boleh jadi berubat daripada penyakit-penyakit bisa. Baik. Jadi pengarang kita kata apa? Alamat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Tapi kita kena faham elok. Ini adalah berdasarkan kepada penelitian akal kita. Akal kita melihat alam, maka dengan sendirinya akal kita proses maklumat, kata adanya alam menunjukkan kata ada yang menjadikan alam. Tetapi adakah boleh kita
buat satu persoalan lain, sekiranya tidak ada alam, adakah yang menjadikan alam itu tidak ada? Nampak? Jadi tidak boleh. Tidak boleh kita kata alam ini dijadikan oleh Allah, nanti sampai masa alam ni hilang, maka dengan Allah sendiri akan hilang. Begitu. Apa yang dimaksudkan oleh pengarang ini ialah hakikat sebenar kita mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beriman dengan wahyu yang tu dulu. Beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini berdasarkan kepada kewujudan Allah ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam banyak ayat Quran tentang kebesaran dan keagungannya. Maka dengan itu kita mengisbatkan Allah. Yang kata kewujudan alam ini adalah fakta sokongan. Fakta sokongan untuk nak bagi akal kita boleh lawah terima. Boleh jadi ada orang dia tak reti tentang ayat Quran ni. Dia hanya reti bila bincang bab akal ni, baru dia reti, baru dia nampak, baru dia faham. Maka itu sahaja. Itu sahaja yang dikatakan kewujudan alam ini bukti kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sebaliknya, tidak wujud alam tak wujud Tuhan, tak boleh. Itu tidak kena. Siper tu tak kena. Baik. Jadi dia kata apa? Dia bagi contoh seperti mana adanya najis lembu dengan wujudnya lembu. Tamsilan dia bagi tu pun sempoi punya. Jadi kita boleh kata hak lain lah. Kita boleh kata hak lain. Adanya apa? Adanya peluh manusia, adalah manusia. Takkan peluh manusia keluar daripada lalat pula kot. Jadi itu contoh-contohnya. Baik. Alhamdu, dalam Quran ini ada 4 surah yang Allah mulakan dengan Alhamdu. Yang pertama surah ni, surah Al-Fatihah. Yang kedua Allah mulakan Alhamdu daripada suratul An'am. Surah Al-An'am. Yang ketiga Allah mulakan Alhamdu daripada surah Saba. Dan yang keempat daripada surah Fatir. 4 ini surah-surah yang dimulakan dengan Alhamdu. Baik, apa makna Alhamdu? Alhamdu kita faham makna puji. Alhamdulillahi. Alhamdu ada alif lam ini, kalau mengikut pengajian ilmu bahasa, maknanya segala puji. Maknanya alif lam lil istighraq. Alif lam untuk menyatakan kepunyaan mutlak. Artinya segala pujian, segala semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat ini Allah puji diri dia sendiri. Sebab dia yang menurunkan wahyu, Allah yang menurunkan wahyu, artinya ayat ini daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat itu seolah-olah Allah memuji diri dia sendiri. Hukum Allah memuji diri dia sendiri ni tak ada masalah. Hak jadi masalah bila kita puji diri sendiri. Hak tu tak boleh. Kita tak boleh curi sifat tu daripada Allah. Allah tak apa, dia puji diri dia sendiri, dia tinggi, dia besar, dia maha perkasa, dia maha mengetahui, dia maha bijaksana. Tak ada masalah. Tapi orang tak boleh meminjam sifat ni daripada Allah, puji diri sendiri. Orang panggil apa? Masuk bakui angkat sendiri. Masuk bakui angkat sendiri. Derului bakui, tak naik pun. Baik, kalau orang lain puji kepada orang lain atas sebab sesuatu, dibolehkan dengan ada sebab. Tapi puji tanpa sebab tak boleh. Puji tanpa sebab ni orang panggil apa? Orang panggil kipah. Orang panggil bodek. Orang panggil bodek. Hak ni kita lemah perut. Orang main bodek ni kita rasa lemah. Puji kepada makhluk mestilah disandak kepada yang menjadikan makhluk, Khaliq. Alhamdulillah, baguslah hangpa dapat anak ni, bagus sungguh. Alhamdulillah lah dapat anak soleh sungguh . Rajin nak tengok api surau ni, alhamdulillah. Seronok sungguh tengok apa. Alhamdulillah dapat anak tara ni kira okeylah. Alhamdulillah bagusnya hang dapat bini rajin pergi semayang di surau. Tu dia. Alhamdulillah dapat suami rajin gerak tahajud. Tak ada lah. Alhamdulillah dapat bini pandai masak. Tu dia. Puji makhluk. Hukum dia boleh tak puji makhluk? Boleh. Tetapi bersyarat mesti ada sebab-sebab yang boleh mengakibatkan dia dipuji. Tak ada sebab tak boleh. Lain pada Allah, walaupun kita tidak boleh mendatangkan sebab, kita tetap puji Allah. Sebagai contoh, orang yang kena musibah. Orang yang kena musibah. Sebab itulah Nabi sebut, orang yang manusia yang Allah jadikan ni, Nabi sebut begitu pelik orang mukmin. Kalau ditimpa musibah pun Nabi kata apa? Hamidallaha wa sabara. Ditimpa musibah, sepatut tak boleh puji Allah, tapi dia puji juga. Dia puji Allah dan dia bersabar. Ini kelebihan orang mukmin.
Aku rasa kagum dengan urusan orang beriman. Baik. Ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Allah ulang sekali lagi. Hak awal tadi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allah ulang pula Ar-Rahmanir Rahim sebagai penegasan sifatnya yang Ar-Rahman pemurah, Ar-Rahim lagi mengasih. Baik, Ar-Rahman adalah untuk sekalian makhluk. Dengan sifat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, orang yang derhaka pun dapat rezeki. Orang kafir pun dapat makan. Penyamun pun boleh samun bank. Peragut balas hok pelari handbag. Kita duk ingat Allah ni maha balas dendam. Kita kata Azizun Zuntiqam. Dia balas beg tangan tu, biar terbalik motor tu terangkat dua-dua tayar naik ke atas, hantam atas dia. Allah boleh buat tak begitu? Buat begitu lah baru adil. Itu dia. Dah keadilan Allah izinkan orang untuk berikhtiar, dan Allah izinkan orang yang buat jahat untuk dapat hasil kerja jahat. Allah izinkan. Orang nak nyamun tabung masjid pun lulus kerja dia. Curi macam-macam barang masuk dalam rumah kita, balas mutu lah, balas laptop lah, curi duit lah, apa macam-macam. Bukan takat tu, buat jenayah hak macam-macam, bunuh lah, apalah macam-macam buat. Allah jayakan usaha mereka. Dengan sifat pemurah Allah ini, Allah bagi kepada semua makhluk, termasuklah yang bukan manusia. Tu yang orang duk kata tu, ulat dalam batu pun dapat makan. Allah dengan sifat Ar-Rahman, dia bagi belaka. Tapi kena ingat, ada dua perkara, iaitulah satunya izin, satunya namanya redha. Ada orang yang berikhtiar, Allah izin dan Allah redha. Benda hak baik kita buat, Allah izin dan Allah redha. Tapi benda hak tak elok yang orang buat, Allah izin buat, tapi Allah tidak redha. Itu yang mai dosa tu. Sebab Allah tidak berkenan dengan benda tu. Wala yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak redha terhadap manusia, terhadap hambanya dengan kekufuran. Allah tidak pernah redha. Orang hak derhaka kepada Allah, orang yang kafir, orang yang tak menyembah Allah ni, Allah suka ke? Allah tak suka. Allah tidak redha kehidupan mereka macam tu, tetapi Allah izin mereka untuk hidup. Allah tidak redha dengan apa yang dibuat oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan waktu dia awal-awal. Allah tidak redha. Tapi kenapa Allah Ta'ala jayakan usaha mereka? Allah izinkan. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Tetapi Allah kata Ar-Rahim, Ar-Rahim khusus. Ar-Rahim khusus untuk mukmin di dunia dan di akhirat. Mubalaghah lebih Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia asal-asal perkataan yang sama. Asal perkataan Rahimah. Perkataan yang sama aja. Dia mai Rahman. Dia mai Ar-Rahim. Perkataan ni asal daripada huruf yang sama. Tetapi bila mana dipecahkan, dia dibuat ayat, maka Allah datangkan ayat itu begitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim untuk orang mukmin sahaja, di dunia dan di akhirat. Di dunia dapat kasih sayang ini. Allah memberi kasih sayang terhadap orang mukmin dengan apa? Dengan dicampurkan perasaan berbaik sangkanya kita dengan Allah. Jadi apa pun kita kata Allah buat baik. Kita tak pernah menderhakai Allah, kata Allah bagi kita benda tak elok. Allah kurniakan kepada kita sakit, bagus naknya sakit. Kalau aku tak sakit tak boleh ambil MC, dia kata. Boleh ke ambil MC tidur di rumah, dia kata. Bagus Allah bagi aku sakit. Bila dah sakit lah. Ni kalau tak sakit jangan duk doa bagi sakit. Hak tu tak betul. Duk minta benda tak elok daripada Allah, tak boleh. Kita tak boleh minta yang mudarat daripada Allah. Tapi kalau Allah bagi, terima. Allah bagi kepada kita, na'udzubillah, Allah bagi kepada kita kecacatan. Sama ada kita ke, keturunan kita ke, apa ke, Allah bagi benda tu. Ada orang dia tak boleh accept, dia tak boleh terima. Dirinya terima, dia tak boleh terima. Berapa ramai tuan-tuan orang yang dia tak boleh terima anaknya ada masalah. Masalah apa? Masalah pembelajaran. Anak dia tak boleh catch up sama macam budak-budak lain dalam kelas. Nak macam mana? Nak mengaji, kalau anak dia kira merewang dalam sekolah, masuk sekolah tu dia pusing satu sekolah tak masuk dalam kelas. Jenuh ligan pak dia ni. Nampak? Jadi ada orang yang Allah kurniakan kepada dia anaknya begitu. Jadi nak kena redha tu, nak kena terima.
Oh payah, tak kena ke kita tak apalah. Berat mata memandang, berat bau memikui.